Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Anwar mahu siasatan LCS mesti diteruskan. Berita penuh. Anwar Ibrahim hari ini menegaskan siasatan berhubung isu pembinaan kapal tempur pesisir LCS mesti diteruskan kerana pendakwaan peringkat awal sebelum ini tidak mencukupi memandangkan ia melibatkan skandal berskala besar dan ketirisan. Perdana Menteri berkata pendakwaan sebelum ini juga tidak bertindak kepada orang yang lebih utama dikatakan terlibat dalam isu perolehan LCS tersebut. Arahan saya, siasatan mesti diteruskan termasuk LCS kerana saya rasa tindakan sebelum ini tidak cukup untuk membongkar dan bertindak terhadap orang utama yang dikatakan terlibat dalam kes ini. Jadi, biar siasatan diteruskan, katanya lagi. Ahli Parlimen Tambun itu berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahmad Fadli Syahari, PN Pasir Mas pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri mengenai keseriusan kerajaan dalam mengambil tindakan terhadap tata kelola yang tidak telus termasuk LCS. Anwar berkata perkara itu telah disampaikan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk tindakan lanjut dan badan berkenaan memaklumkan akan ada pendakwaan peringkat kedua. Dia juga menegaskan arahannya kepada badan-badan penguatkuasaan termasuk SPRM adalah menyeluruh. Sebab itu, ada Ketua Bahagian UMNO Shah Alam yang didakwa tetapi tidak difokus. Maknanya, sesiapa sahaja yang didapati oleh SPRM dan buktinya kuku oleh peguam negara harus terima kenyataan pendakwaan, katanya. Anwar turut mengulangi pendirian tidak akan campur tangan dalam sebarang kes pendakwaan di mahkamah melibatkan pemimpin tertentu termasuk mengurangkan atau mengetepikan pendakwaan terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Selain itu, Anwar turut mempersoal tumahan yang dilemparkan oleh pihak pembangkang yang mengaitkannya dengan pendakwaan tertentu. Kena ingat, sebagai Muslim bertanggungjawab, adakah anda yakin dan ada bukti bahawa Anwar campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Kalau tak, ada itu zalim jawabnya. Guna nama agama dan fitnah orang, sebut nama saya. Saya tidak campur tangan. Boleh tanya SPRM dan peguam negara. Malah arahan daripada saya pun, tindakan yang dilakukan mesti berdasarkan fakta dan bukti kuat. Saya sokong. Tetapi jangan aniaya. Jangan ada satu alasan yang longgar yang boleh dicabar dan dipertikai, katanya. Sehubungan itu, Anwar berkata, jangan mudah menghukum dirinya kerana dia bukan seorang ahli politik murahan. Sementara itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, kerajaan mengambil beberapa langkah bagi menjamin tata kelola yang baik, termasuk menghentikan semua kaedah perundingan terus, sebaliknya diurus melalui tender. Dia mengakui memang terdapat keperluan dalam negara untuk mengagihkan projek kepada kontraktor Bumi Putra. Tetapi ia juga perlu melalui proses tender atau tender terhad selain peruntukan secukupnya kepada golongan yang memerlukan. Anwar memaklumkan senarai 475 orang ketua pegawai digital dilantik bertindak sebagai peneraju pendigitalan di agensi kerajaan dalam usaha penambahbaikan tata kelola kerajaan dalam pendigitalan sektor awam. Menurutnya, unit pemodenan tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu turut ditugaskan semula untuk memberi perhatian dari sudut perancangan dan pengurusan tadbir selain menubuhkan jawatan kuasa pemantauan pelaksanaan Cloud Framework Agreement JPP-CFA. Sekian berita. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera dan selamat petang. Berita seterusnya bertajuk Hadi terus sampaikan kuliah di masjid. Berita penuh. Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini menyampaikan kuliah duha mingguan seperti biasa di Masjid Rusilah di Marang, Terengganu. Perkara itu dilaporkan beberapa media dan rakamannya juga dimuat naik di media sosialnya hari ini. Menurut Facebooknya, dia turut menyampaikan khutbah Jumaat di Masjid sama.
Sebelum ini, Majelis Agama Islam dan Adat Melayu, Maidam Terengganu melarang ahli politik termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN serta senator daripada memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid serta surau di Terengganu. Mereka turut dilarang menyampaikan khutbah Jumaat. Menurut portal utusan Malaysia, Hadi berbuat demikian di masjid berkenaan selepas majlis penyerahan tabung bencana gempa bumi Turki dan Syria peringkat PAS Terengganu di situ. Berdasarkan maklumat terkini di portal-portal data terbuka sektor awam yang dikemas kini setakat 4 Mac 2021, nama Hadi tidak disenaraikan sebagai penerima tauliah negeri itu. Portal itu menyediakan pangkalan data kepada rakyat bagi mencapai dan memuat turun set data terbuka kerajaan secara dalam talian. Sementara itu, Pesuruhjaya PAS Terengganu, Hussein Awang juga dilaporkan berkata, parti itu menyarankan semua ahlinya yang belum memiliki tauliah tersebut supaya mengemukakan permohonan bagi membolehkan mereka mengajar agama secara sah. Insya Allah, kita mohon tauliah. Ada yang telah mohon, ada yang dapat, ada yang tidak dapat, katanya. Arahan larangan tersebut yang bertarikh 2 Mac dikeluarkan susulan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin Duka Cita apabila ada ahli politik mengajar agama atau menjadi khatib dan imam solat tanpa kebenaran pihak berkuasa. Pengecualian diberikan kepada pemegang tauliah mengajar atau dengan kebenaran daripada Maidam. Hadi pada 4 Mac lalu menegaskan bukan menjadi satu kesalahan untuk ahli politik memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid serta surau-surau. Sebaliknya, menurut Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional PN itu, menjadi satu kewajiban untuk pemimpin bercakap mengenai politik Islam. Malah katanya, Nabi pun cakap politik dalam khutbah. Sekian berita. Salam Malaysia Madani.